Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesi yang ke-13 ya. 13 daripada pembacaan kitab Ma'rifah Ulumil Hadis Imam Al-Hafiz Abi Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Nah, pada perjumpaan kali ini kita akan memasuki perbahasan yang ke-8, Zikrun Naw' As-Samin min Ulumil Hadis. Betul Ustaz? Oke, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Qala dhikru an-naw'i ath-thamin min 'ulumil hadith. An-naw'u ath-thamin min hadha al-'ilmi ma'rifatu al-marasil al-mukhtalaf fi al-ihtijaj biha. Wa hadha naw'un min 'ilmi al-hadith صعب قلما يهتدي إليه إلا المتبحر في هذا العلم. فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baca sedikit-sedikit agar kita boleh ikuti perbahasan setiap satu paragraf ya. Okey, kata Imam Al-Hakim, ini adalah nauk yang ke-8, yaitu Ma'rifatul Marasil. Ma'rifatul Marasil iaitu mengenali hadis-hadis mursal. Nanti beliau akan sebutkan bahawa hadis mursal adalah hadis yang sanad dia pada awal dia bersambung hingga mencapai seorang tabi'in, dan tokoh tabi'in ini kemudian meriwayatkan langsung daripada Nabi. Dia tak sebut nama sahabat. Sepatutnya kan tabi'in, sahabat, baru Nabi kan, sebab tabi'in tak berjumpa dengan Nabi. Akan tapi tabi'in ini dia terus mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia gugurkan nama sahabat Nabi di dalam sanad. Nah, itu yang dimaksud dengan mursal, yaitu yang dimaksud dengan mursal dalam perbahasan ini. Dan kata Imam Al-Hakim, al-mursal al-mukhtalaf fil ihtijaj biha, mursal yang dikhilafkan dalam penghujahan dia. Sebab para fuqaha, ulama fuqaha dari dulu pada kalangan salaf, mereka berbeza pandangan berkenaan dengan sama ada mursal hujjah atau bukan hujjah. Ada yang mengatakan hujjah. Ini adalah pandangan Imam Malik Ibn Anas. Kalau kita tengok kitab Al-Muwatta kan, dia banyak meriwayatkan hadis-hadis mursal, dan kita boleh amati bahawa hadis mursal itu dijadikan sebagai hujah oleh Imam Malik, dijadikan sebagai dalil. Yang kedua antara yang menggunakan mursal adalah Imam Abu Hanifah dan Imam As-Sawri di Kufah. Bahkan Imam Al-Auza'i di Syam juga berhujah dengan mursal. Justru bahkan jumhur lah, kebanyakan ulama terdahulu mereka melihat mursal adalah hadis yang boleh jadikan hujjah. Itu sebabnya Imam At-Tabari dan juga Imam Abu Dawud dalam buku dia Risalah ila Ahli Makkah mengatakan bahawa para ulama terdahulu mereka berhujjah dengan mursal sehingga datang Imam Syafi'i, fatakallama fiha. Imam Syafi'i yang kemudian dia bincang dipertikaikan penghujahan mursal ni, kalaupun diterima maka mursal tertentu saja, dan kebanyakan mursal yang lain di-reject. Nah, ini Imam Syafi'i yang biasa yang mulakan tu, lalu diikuti oleh jumhur muhaddisin seperti Imam Ahmad dan Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih. Dia katakan mursal fi asli qaulina laysa bihujjah, dan juga Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam Muqaddimah dia, Ibn Abi Hatim Ar-Razi juga ada juga ucapan berkenaan dengan mursal ni. Dia katakan ijma' ahlul hadis bahawa mursal bukan hujjah. Yang ijma' adalah sanad yang bersambung sahaja yang boleh jadikan hujjah.
Nah, bagaimanapun di sini ada perbahasan berkenaan dengan sama ada mursal boleh jadi hujah atau tak jadi hujah, dan dia adalah khilaf yang mu'tabar. Bahkan Imam Hakim dalam buku dia yang lain, iaitu kitab Al-Madkhal ila Ma'rifah Kitab Al-Iklil, karangan Imam Hakim. Dia bagi hadis sahih menjadi dua bagian, sahih yang muttafaq alaih dan sahih yang mukhtalaf fih. Nah, antara sahih yang mukhtalaf fi ada berapa macam bagian, salah satunya adalah mursal. Nah, mursal adalah termasuk hadis yang sahih tapi mukhtalaf fi. Ya, itu sebabnya perbincangan di kalangan fuqaha sangat-sangat kuat dalam perkara ini. Nah, walaupun Imam Abu Dawud tadi dan Imam Ibn Jarir seolah-olah mengisyaratkan bahwa Imam Syafi'i orang pertama yang menolak mursal, tapi sebenarnya bukan Imam Syafi'i pertama menolak mursal actually. Sebab sebelum Imam Syafi'i pun ramai kalangan tabi'in yang tidak menerima mursal. Mursal di reject kalau sanad dia bersambung dan dia tidak jadikan hujah. Dan apa yang dibuat oleh Imam Syafi'i adalah sebenarnya dia meletakkan kriteria mana mursal yang boleh diterima, mana mursal yang kena reject. Ya, jadi sebelum beliau, anda rasa sama juga Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan imam-imam yang lain yang terima mursal tu, dia bukan terima semua mursal. Dia pun selektif juga. Kan ada mursal yang dia reject, ada mursal yang dia terima. Dan kalau kita perhatikan mursal-mursal dalam Muwatta, bagus juga kalau ada orang yang buat kajian berkenaan dengan hadis-hadis mursal dalam Muwatta dan penghujahan Imam Malik misalkan. Ya, betul tak Imam Malik berhujah dengan mursal secara mutlak atau ketak? Kalau anda lah secara pribadi anda tak buat kajian secara mendalam, tapi secara pengamatan sepintas lalu apabila kita baca Muwatta sampai khatam tu dan kita baca tengok ada mursal-mursal tertentu yang Imam Malik guna memang, tapi dengan syarat tertentu. Ada yang mursal diguna dalam hukum hakam, ada mursal yang sekedar dalam fadail saja. Dan kita boleh nampak perbezaan penggunaan mursal tu. Nah, Imam Syafi'i dia bukan reject mursal secara mutlak, akan tapi dia reject mursal apabila tidak memenuhi syarat-syarat penerimaan. So dalam kitab Risalah dia sebutkan dengan syarat-syaratnya mursal tu, antara lain mursal yang diterima adalah mursil dia, iaitu ulama tabi'in dia yang memursalkan hadis mesti kibar tabi'in. Yang kedua, yang mursil tu mesti meriwayatkan hadis daripada perawi yang siqah saja. Dia tidak pernah meriwayatkan hadis daripada perawi yang dhaif. Justru kalau dia riwayatkan hadis secara mursal, kita boleh ada ada perasaan mungkin yang gugur ni adalah guru dia yang siqah juga kan. Sebab dia biasa meriwayatkan hadis daripada siqah. Dia biasa meriwayatkan daripada siqah, jadi kalau dia memursalkan hadis, dia tidak sebutkan siapa guru dia, kita adalah keyakinan bahawa ini mesti siqah juga. Jadi tak disebut pun tak apa. Nah, berikutnya lagi Imam Syafi'i meletakkan syarat mesti mursal tu diriwayatkan daripada jalan yang lain. Jadi sanad yang lain juga meriwayatkan hadis yang sama ada sanad yang lain itu mursal juga ataupun musnad. Yang penting ada sokongan, istilah kita ada mutaba'ah bagi mursal tu. Dan yang terakhir dia kata mursal tu disokong oleh qaul amati ahli ilm. Jadi ulama salaf semua bersepakat berkenaan satu hukum tu, lalu ada hadis mursal menyebutkan perkara yang sama, maka dia boleh jadikan hujah. Nah, apa yang dibuat oleh Imam Syafi'i, sekali lagi dia bukan orang pertama yang reject mursal, akan tapi dia orang pertama yang meletakkan syarat-syarat penerimaan mursal. Dan syarat-syarat tersebut sebenarnya ada di sisi para ulama tapi tak dinyatakan. Ini perbezaan para ulama yang mentadwin ilmu, keadaan mereka macam tu. Ulama yang mentadwin ilmu, Imam Syafi'i mentadwin kitab ilmu usul fiqh kan. Jadi Imam Syafi'i bukan mencipta ilmu usul fiqh, tak, dia mentadwin usul fiqh. Maknanya ilmu ni ada di lapangan, tapi kemudian dia yang letakkan dalam bentuk tulisan dan teori. Macam teori graviti, Newton misalkan, kan yang jatuh apple tu, lepas tu dia baru terfikir ada graviti. Adakah sebelum dia buat teori itu apple kalau jatuh ke atas kah? Tentulah ke bawah juga kan.
tapi tak ada orang yang explain kenapa, bagaimana, dan buat teori berkenaan dengan perkara tersebut. Itu juga yang dibuat oleh Imam Syafi'i apabila beliau membuat kitab Risalah, bukan cipta usul fiqh, tapi dia tadwin usul fiqh, dan dia tengok amati berkenaan dengan mursal ni. Ulama bukan reject mursal secara pukal, akan tapi mereka terima mursal dalam satu keadaan dan reject mursal pada keadaan yang lain. Dan Imam Syafi'i yang jelaskan kenapa di reject dan bagaimana dia reject dan mana yang kena diterima. Nah, perbahasan ini panjang. Siapa yang berminat perbahasan ini boleh baca, paling baguslah baca Muqaddimah Tamhid Imam Ibn Abdul Bar, dan juga boleh rujuk ke Nukat Ibn Hajar. Imam Al-Hakim mengatakan wa hadha naw' min ilmi al-hadis sa'ab qalla ma yahtadi ilaihi ila al-mutabahhir fi hadzal ilm. Nah, ini mengenal mursal ni tak senang. Dia susah. Jarang orang yang mampu mengenal hadis mursal atau tak mursal, melainkan orang yang mutabahhir dalam ilmu ni. Dia yang kenal siapa sahabat, siapa tabi'in. Tadi that's why dia bincang dulu sahabat sebelum ni kan. Jadi agar kita tahu ni sahabat. Kalau sahabat meriwayatkan hadis, dia bukan mursal lah. Tapi kalau ini tabi'in, dia meriwayatkan hadis direct daripada Nabi, nah itu mursal. Justru asas untuk kenal mursal adalah kita kenal siapa tabi'in dan siapa sahabat Nabi, dan kembali kepada rijal lah. Justru perbahasan berkenaan dengan ilmu hadis mesti berkait rapat dengan ilmu rijal. Kita kena kenal perawi itu, baru kita boleh tahu ini mursal atau tidak mursal. Okey, beliau mengatakan fa innal masyayikh al-hadis lam yakhtalifu anna al-hadis al-mursal huwa alladhi yarwihi al-muhaddis bi asanid muttasilah ila at-tabi'i fa yaqulu at-tabi'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini takrifan mursal yang disepakati oleh ahlul hadis, yaitu sanad bersambung hingga tabi'in, lalu tabi'in ini berkata qala Rasulullah SAW tanpa menyebutkan nama sahabat Nabi. Okey. Bismillah. Qala wa aktharu ma turwa al-marasil min ahli al-Madinah an Sa'id ibn al-Musayyab wa min ahli Makkah an Ata ibn Abi Rabah wa min ahli Misr an Sa'id ibn Abi Hilal wa min ahli Syam an Makhul ad-Dimashqi ومن أهل البصرة عن الحسن بن أبي الحسن ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي. وقد يروى الحديث بعد الحديث عن غيرهم من التابعين إلا أن الغلبة لرواياتهم، وأصحها مراسيل سعيد بن المسيب. والدليل عليه أن سعيد بن المسيب من أولاد الصحابة، فإن أباه المسيب بن حزن من أصحاب الشجرة وبيعة الرضوان، وقد أدرك سعيد بن المسيب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير إلى آخر العشرة. وليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم. ثم مع هذا فإنه فقيه أهل الحجاز ومفتيهم، وأول فقهاء السبعة الذين يعد مالك بن أنس إجماعهم إجماع كافة الناس. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. وأيضا فقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره. فهذه صفة المراسيل عند أهل الحديث. Kita lanjutkan kata Imam Al-Hakim wa aktsaru ma turwal marasil min ahli al-Madinah an Sa'id ibn Musayyab. Sekarang dia nak sebutkan pada kita hadis-hadis mursal kebanyakan diriwayatkan berasal daripada siapa, ya, di pelbagai negeri.
Di Madinah beliau katakan Sa'id ibn Musayyab yang paling banyak namanya Ahlul Madinah yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mursal. Untuk makluman para ulama dia dah kumpul hadis-hadis mursal dalam satu kitab sendiri. Contohnya kitab Abu Dawud, Marasil Abu Dawud. Marasil Abu Dawud adalah menghimpun hadis-hadis mursal. Menghimpun hadis mursal kira-kira dalam 500 hadis. Menghimpun hadis-hadis mursal, dan yang kebanyakannya hadis tersebut digunakan oleh fuqaha dalam perbincangan hukum. Adapun kitab-kitab marasil yang lain macam Marasil Ibn Abi Hatim, dia bukan menghimpun hadis, tapi dia menghimpun rijal, nama perawi. Jadi kalau Marasil Abu Daud menghimpun hadis-hadis yang mursal, akan tapi Marasil Ibn Abi Hatim dia menghimpun nama-nama perawi yang meriwayatkan hadis secara mursal, atau yang menjelaskan kalau riwayat fulan daripada fulan hukumnya mursal. Itu beza ya antara dua kitab tu. Nah, beliau mengatakan aktsaru matur wal marasil min ahli Madinah an Sa'id al-Musayyab wa min ahli Makkah an Atha. Banyak sekali Atha meriwayatkan hadis secara mursal. Kita boleh jumpa dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq dan lain-lain. Wa min ahli Mesir an Sa'id ibn Abi Hilal, wa min ahli Syam an Makhul ad-Dimashqi atau Makhul asy-Syami, wa min ahli Basrah an Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri. Dia sering meriwayatkan hadis secara mursal. Wa min ahli Kufah an Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai. Dan Ibrahim an-Nakhai pun banyak meriwayatkan hadis secara mursal. Nah, para ulama ni mereka meriwayatkan hadis secara mursal, ya tak? Tapi tingkatan mursal mereka berbeza satu sama lain. Nanti Imam Hakim akan mengatakan yang paling sahih adalah mursal Sa'id ibn Musayyab. Ya, begitu juga mursal Ibrahim an-Nakhai sahih. Jadi maksudnya para fuqaha terima periwayatan mursal hadis dia walaupun mursal. Adapun mursal Atha lemah. Mursal Hasan Al-Basri juga lemah. Juga mursal Makhul lemah. Soalan kenapa? That's why para ulama berbeza pandangan kan macam tu. Sama-sama mursal, tapi ada mursal yang kita terima maksudnya fuqaha sering terima hadis mursal tu sebagai hujjah, dan ada mursal yang di-reject oleh fuqaha dan muhaddisin. Kenapa? Sebab tidak memenuhi syarat tadi. Salah satu antara syarat penerimaan hadis mursal adalah yang mursil, iaitu ulama-ulama ni macam Sa'id, Atha dan lain-lain tu, yang tokoh tabi'in yang memursalkan hadis, syaratnya adalah dia mesti kibar tabi'in. Yang kedua, hanya meriwayatkan hadis daripada perawi thiqah. Nah, nanti Sa'id memenuhi syarat tu. Dia biasa meriwayatkan hadis daripada perawi thiqah saja. Jadi dia orang yang selektif dalam periwayatan. Begitu juga Ibrahim an-Nakhai. Dia meriwayatkan hadis dari thiqah saja. Dia selektif dalam periwayatan. Justru kalau dia memursalkan hadis, dia mursal dia masih diterima. Bukanlah dia lebih tinggi sama dengan hadis musnad, tak. Akan tapi kita masih ada istiqnas, rasa macam okeylah ni dia mursalkan hadis pun karena guru dia biasanya adalah perawi yang thiqah saja. Nah, sedangkan yang lain atau dia mengambil hadis daripada semua orang yang dhaif dan thiqah, dia riwayatkan. Justru kalau dia memursalkan hadis, kita pun ragu-ragu, jangan-jangan yang gugur tu adalah perawi yang dhaif tu, ya, itu yang membuat hadis lemah. Kata Imam Al-Hakim, waqad yurwa al-hadis ba'da al-hadis an ghairihi min at-tabi'in illa anna al-ghalabah li riwayatihim. Ada lagi Imam Hakim banyak hadis mursal yang lain daripada tokoh tabi'in yang lain, akan tapi kebanyakan hadis mursal berasal daripada mereka ni. Memang kebanyakan berasal daripada tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi. Wa asahhuha marasil Sa'id ibn Musayyab. Yang paling sahih adalah mursal Sa'id ibn Musayyab. Kalau kita baca kitab Waraqat Imam Al-Haramain kan? Ada pernah baca Ustaz? Dia akan sebutkan mursal Sa'id al-Musayyab hujjah. Dia kata mursal Sa'id al-Musayyab hujjah, dan kaedah ni kemudian diambil
secara mutlak oleh kebanyakan fuqaha Syafi'iyah. Jadi setiap kali jumpa mursal Sa'id, okey hujjah. Mursal Sa'id hujjah. Ya, sebab Imam Al-Haramain sebutkan macam tu kan. Tapi sebenarnya kata Imam An-Nawawi dalam buku dia Irsyad Tullab al-Haqa'iq, dan kalau tak salah dalam muqaddimah Majmu' juga dia sebutkan, kalau tak salah lah, atau di muqaddimah Syarah Sahih Muslim, tapi anda pasti adalah dalam kitab Irsyad Tullab al-Haqa'iq. Dia adalah ringkasan dari kitab Muqaddimah Ibn Salah. Nah, dia sebutkan bahawa ucapan ni, dia katakan kebanyakan masyhur di kalangan fuqaha Syafi'iyah mursal Sa'id adalah hujjah. Tapi sebenarnya tak mutlak macam tu. Yang betul adalah mursal Sa'id kena diperlakukan macam mursal yang lain. Maknanya mursal Sa'id ni kalau dia memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, maka dia jadi hujjah. Tapi kalau tak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka macam yang lain lah, di reject. Nah, ini perkara ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, dia nukil daripada Imam Baihaqi, dan dia nukil juga daripada Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Dua-dua faqih Syafi'i yang sangat hebat di zaman dia kan. Dia katakan ni ucapan dua orang imam faqih Syafi'i yang wa mahalluhuma fil ilm ma'ruf, keilmuan dia sangat hebat, dan termasuk keilmuan mereka dalam fiqh Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i. Jadi memang dua orang ni kalau kita bincang siapa ahlul hadis mazhab Syafi'i yang paling menguasai mazhab Syafi'i, tentulah Baihaqi pertama, kedua Khatib. Baihaqi di Nisabur, Khatib di Iraq. Ini ada tariqah Khurasaniyin, tariqah Iraqiyin ya. Jadi dua-dua orang ni yang paling kuasai daripada aspek riwayat dan paling menguasai nusus Imam Syafi'i, dan dua-dua sepakat bahawa mursal Sa'id al-Musayyab bukan diterima secara mutlak, akan tapi diperlakukan macam yang lain, iaitu kalau memenuhi syarat-syarat penerimaan mursal yang diletakkan oleh Imam Syafi'i maka diterima, kalau tak dia di reject. Tapi memang kebanyakan mursal Sa'id bin Musayyab memenuhi syarat-syarat tu, kebanyakan. Dan nanti Imam Hakim sendiri sebutkan kan, riwayat mursal Sa'id bin Musayyab ni kalau kita buat takhrij, kita akan jumpai mursal tersebut disokong oleh musnad, atau kita jumpai bahawa mursal tersebut sebenarnya musnad menerusi jalur sanad yang lain. Nah, itu kelebihan yang ada dalam mursal Sa'id al-Musayyab. Tapi sekali lagi bukan bermakna bahawa semua mursal ini diterima mutlak begitu saja, tak. Yang mutlak adalah kaedah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Risalah. Nah, beliau mengatakan wa as-sahhuha marasilu Sa'id al-Musayyab wa dalilu alaih anna Sa'id al-Musayyab min auladi sahabah. Pertama, Sa'id al-Musayyab adalah anak sahabat Nabi. Maknanya dia memenuhi syarat apa? Kibar sahabah. Tapi syarat pertama adalah kibar sahabah. Kibar tabi'in. Beliau adalah anak sahabat. Wa anna abahu Musayyab ibn Hazan min ashabis syajarah wa bai'atir ridwan. Dia Musayyab Ibnu Hazan ini, Musayyab ayahnya Sa'id sahabat, Hazan pun sahabat. Nah, ini yang Hazan ni yang jumpa Nabi, lalu Nabi suruh ganti nama, ganti Sahal. Tapi dia katakan saya tak nak ganti nama yang ibu bapa saya dah bagi. Lepas tu kata Sa'id, sifat Hazan berada dalam keluarga kami selalu, sebab Nabi tak suka kan nama-nama yang negatif macam tu kan. Nah, justru Sa'id Musayyab sahabat, Hazan pun sahabat, Sa'id kibar tabi'in, dia anak daripada sahabat Nabi. Fa inna abahu al-Musayyab ibn Hazan min ashabis syajarah wa bai'atir ridwan wa qad adraka Sa'idun Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Zubair ila akhiril asyara. Ucapan ini ada kritikan kepada Imam Hakim ya. Para ulama mengkritik, ada yang ramai para ulama mengatakan Sa'id tak jumpa Abu Bakar. Sa'id tak jumpa Abu Bakar, dan dia pun ada juga yang mengatakan tak jumpa Umar, sebab dia lahir pada zaman Sayyidina Umar sebenarnya. Dia confirm lahir pada zaman Sayyidina Umar. Jadi Abu Bakar dah meninggal dunia. Confirm dia tak jumpa. Nah, adakah dia mendengar daripada Sayyidina Umar? Khilaf.
Sebab sebab masih kecil waktu itu kan. Dia baru lahir di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meninggal dunia mungkin dia dalam usia belum sampai 10 tahun pun. Nah, justru ada khilaf berkenaan dengan perkara ini, dan para ulama kritiklah ucapan Imam Al-Hakim. Sama ada dia dengar daripada Umar, dengar daripada Utsman kata, dan Sayyidina Ali dan lain sebagainya. Walaysa fi jama'atit tabi'in man adrakahum wa sami'a minhum ghairu Sa'id wa Qais ibn Abi Hazim. Tak ada yang kalangan tabi'in yang mendengar daripada asyarah melainkan Sa'id bin Musayyab dan Qais ibn Abi Hazim. Qais ibn Abi Hazim dia kibar tabi'in juga, dan dia menjumpa dengan ramai sahabat Nabi. Summa ma'a hadza fa innahu faqih ahli al-Hijaz wa muftihim wa awwalu fuqaha'is sab'ah alladzina ya'uddu Malik bin Anas ijma'ahum ijma' kafatin nas. Selain dia kibar sahabat, dia juga faqih. Dan faqih ini maknanya dia faham betul syarat-syarat penerimaan riwayat. Justru kalau dia meriwayatkan secara mursal, pastinya dia sudah pastikan siapa orang yang dia gugurkan tu, ya kan? Dia tak sebarang-sebarang kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dia faqih, bukan sebarang orang. Dan dia termasuk fuqaha sab'ah yang Imam Malik anggap ijma' fuqaha sab'ah sama dengan ijma' seluruh manusia. Itu fuqaha sab'ah. Siapa fuqaha sab'ah? Pertama Sa'id, lalu Urwah, Abu Salamah bin Abdurrahman, lalu Kharijah bin Zaid bin Sabit, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dan Sulaiman bin Yasar. Itu adalah fuqaha sab'ah yang ada di Madinah, yang Imam Malik anggap kalau mereka ijma' dalam satu perkara, seluruh manusia dianggap sebagai ijma' seluruh manusia. Itu sebabnya Imam Malik selalu mengatakan ijma' ahli Madinah, ijma' ahli Madinah kan. Sebenarnya bukan seluruh ahli Madinah yang ijma'. Mungkin yang dimaksudkan adalah ijma' sesetengah ulama Madinah, yang menurut Imam Malik kalau mereka ijma' maknanya seluruh ahli Madinah ijma'. Nah, ini yang dikritik oleh Imam Syafi'i dalam kitab kepada Imam Malik. Dia katakan asyaddun nasi ikhtilafan li ahli Madinah Malik asyaddun nasi ikhtilafan li ahli Madinah. Jadi Imam Malik sering kali melanggar ijma' ahli Madinah, sebab konsep ijma' dia macam tadi. Jadi kalau orang-orang ni sudah ijma' maknanya seluruh ijma', padahal ada khilaf lagi ulama yang lain yang yang di Madinah juga, tapi kadang punya pandangan yang berbeza. Imam Malik tak ambil kira mereka. Nah, that's why coba baca buku Imam Syafi'i dalam Kitabul di jilid 9 ada perbahasan berkenaan dengan ikhtilaf Syafi'i wa Malik. Jadi kalau Ustaz baca kitab menarik Ustaz. Dari awal kita akan tengok bagaimana Imam Syafi'i berhujjah dan mengkritik Imam Malik sendiri. Okey, sami'tu Abul Abbas, kata Al-Hakim. Al-Hakim sami'tu Abul Abbas Muhammad bin Yaqub yaqul sami'tu Al-Abbas Ad-Duri yaqul sami'tu Yahya bin Ma'in yaqul as-sahhul marasil Sa'id ibn al-Musayyab. Jadi ini ucapan Yahya bin Ma'in, Imam Ahlul Madinah, Imam Ahlul Hadis ya. Dia katakan as-sahhul marasil adalah marasil Sa'id ibn al-Musayyab, dan ucapan ini macam ucapan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dengan Yahya mana lebih dulu? Syafi'i. Dia lebih senior. Jadi kalau Imam Syafi'i punya pandangan macam ni, Yahya punya pandangan macam tu, maknanya menunjukkan bahawa mereka berdua dalam jalan ilmu yang sama. Dia tak ada perbezaan, ini ahli fiqh, ini ahli hadis, tapi dua-dua adalah kepakaran dalam hadis yang sama. Wa aidan faqad ta'ammala al-a'immatul mutaqaddimun marasilahu fawajaduha bi asanida sahihah. Nah, ini penting kata Imam Hakim. Ini juga digunakan oleh Imam Baihaqi, murid Al-Hakim ya. Dia katakan a'immah terdahulu telah menganalisis dan mengamati hadis-hadis mursal Sa'id, dan mereka dapati mursal Sa'id diriwayatkan dengan sanad lain yang bersambung, yang sahih. Itu kan syarat yang ditetapkan Imam Syafi'i. Pertama, mursal diterima adalah kibar tabi'in la yarwi ila an siqah, kemudian diriwayatkan dari sanad lain yang bersambung, atau disokong oleh sanad bersambung dan mursal. Wa hadhihi syara'id lam tujadu fi marasili ghairi. Syarat ni tak dijumpai dalam mursal yang lain.
Jadi mursal yang lain tak macam mursal Sa'id. Kalau mursal Sa'id dia mursalkan, coba awak buat takhrij, awak akan jumpa hadis yang sama diriwayatkan dengan sanad yang bersambung. Tapi kalau yang lain kadang kita tak tahu makhrajnya siapa. Jadi misalkan kalau Atha memursalkan hadis, kita coba takhrij, nak tahu siapa nih orang yang digugurkan Atha kira-kira. Sukar nak jumpa. Nah, tapi Sa'id bin Musayyab kalau mursalkan hadis kadang yang dimaksudkanlah Abu Hurairah. Dia menantu Abu Hurairah. Jadi dia kadang dia tak sebut nama Abu Hurairah sebab ma'ruf bahwa dia meriwayatkan hadis daripada dia. Wa hadhihi syara'id lam tujadu fi marasil ghairi fa hadza sifatul marasil inda ahli hadis. Ini adalah mursal, sifat mursal menurut ahli hadis. Oke, lanjutkan. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال وجدت بخط أبي قال حدثنا الحسن ابن عيسى مولى بن المبارك أنه قال حدثت ابن المبارك بحديث لأبي بكر بن عياش عن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسن فقلت لابن المبارك إنه ليس عنه إسناد فقال إن عاصما يحتمل له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال فغدوت إلى أبي بكر بن عياش فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه وهو إلى جنبه فظننته قد سأله عنه. Jadi Hakim meriwayatkan daripada Abu Abbas Muhammad bin Yaqub qala hadatsana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal anak Imam Ahmad. Beliau mengatakan wajadtu bi khatti abi, saya jumpa dalam tulisan ayah saya. Maknanya dia tak dengar daripada ayahnya, tapi dia baca hadis ni dari buku tulisan tangan, khat ayahnya. Ini kita sebut sebagai riwayat wijadah. Riwayat wijadah indal mutaqaddimin ada khilaf sama ada dia sahih ke tak sahih, tapi kebanyakan dia tak sahihkan sebab tak dibaca di hadapan di hadapan guru ya, jadi wijadah masuk dalam kategori terputuslah. Nah, dia katakan wajadtu bi khatti abi, dengan tulisan ayah saya. Siapa ayah dia? Ahmad bin Hanbal, imam. Qala haddatsana Al-Hasan ibn Isa maula ibn al-Mubarak qal haddastu ibn al-Mubarak bi haditsin li Abi Bakar ibn Ayyash an Asim an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Hasan bin Isa, saya ceritakan kepada Ibnu Mubarak, saya riwayatkan kepada Imam Ibnu Mubarak sebuah hadis riwayat Abu Bakar ibn Ayyash. Abu Bakar ibn Ayyash imam ahli qiraat saja. Dia imam ahli qiraat. An Asim juga ahli qiraat. Asim bin Abi Najud kan. Kalau kita riwayat Hafiz an Asim, Hafiz bin Sulaiman an Asim bin Abi Najud. Kalau ini ada juga sebenarnya riwayat lain, Abu Bakar bin Ayyash an Asim. Nah, Asim dia seorang tabi'in. Lalu dia mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mursalah. Betul tak? Asim dia tak jumpa Nabi lalu dia riwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ni hadis mursal. Qala Hasan, kata Imam Ibnu Mubarak, hadis hasan. Bukan hadis hasan yang kita anggap hadis hasan sekarang ni kan. Hasan pada zaman dahulu masuk dalam kategori makna lughawi lah. Jadi bukan Imam Mubarak mengatakan hadis ni hukumnya hasan. Hasan yang kita faham sekarang adalah sanad bersambung, perawi dia thiqah, cuma dapat yang kurang saja kan. Tak, bukan itu yang dimaksud. Hasan ni maksudnya hadis ni okey, boleh terima. Okey, boleh terima. Dia tak masuk kategori sahih, tapi dia tak di-reject. Tak di-reject. Justru dia Ibnu Mubarak mengatakan hadis hasan. Faqultu li Ibnu Mubarak innahu laisa anhu isnad. Tapi hadis ni tak ada isnad. Asim daripada Nabi, maknanya ada terputus kan? Itu maknanya laisa anhu isnad. Ya, terputus. Faqal Ibnu Mubarak mengatakan inna Asiman yuhtamalu lahu an yaqula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asim, kata Ibnu Mubarak, boleh orang yang macam darjat Asim ni berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi orang yang macam ni kita tak reject untuk mengatakan qala Rasulullah walaupun dia tak jumpa Rasulullah, walaupun tak jumpa, sebab dia kibar tabi'in. Kibar tabi'in ini menurut Imam Ibn Mubarak. Qal faghadawtu ila Abi Bakar. Esok harinya saya pergi ke Abu Bakar bin Ayyash. Fa idza Ibnu Mubarak qad sabaqani ilaih. Nyata Ibnu Mubarak dah sampai situ duluan. Wa huwa ila janbihi fa dhanantuhu qad sa'alahu anhu. Justru saya ingat dia mungkin sudah tanyalah kepada Abu Bakar bin Ayyash berkenaan dengan Asim, hadis Asim ni, siapa sebenarnya yang riwayatkan dan sebagainya. Tapi poinnya adalah apa yang dibuat oleh Imam Hakim di sini, beliau sebutkan bahawa mursal Sa'id berbeza, sedangkan mursal yang lain mungkin dilemahkan oleh para ulama. Dan so ini ada berlaku perbincangan kan berkenaan dengan Asim antara Hasan bin Isa dengan Ibnu Mubarak. Hasan bin Isa macam kritikal, dia nak reject hadis tu, tapi Ibnu Mubarak terima, dia katakan muhtamal, yuhtamal. Asim boleh cakap macam tu kan, sebab dia kibar tabi'in. Okey. قال فأما مشايخ أهل الكوفة فكل من أرسل الحديث من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من العلماء فإنه عندهم مرسل محتج به وليس كذلك عندنا. فأما مرسل أتباع التابعين عندنا معضل وسيأتي ذكره وشرحه بعد هذا إن شاء الله. قال سمعت أبا عبد الله محمد بن عبيد الله الواعظ يقول سمعت عبد الله ابن عدي بن عبد الله يقول سمعت أحمد بن محمد بن حسن ابن الحسن يقول سمعت محمد بن يزيد الواسطي يقول سمعت يزيد بن هارون يقول قلت لحماد ابن زيد يا أبا إسماعيل هل ذكر الله عز وجل أصحاب الحديث في القرآن؟ فقال بلى ألم تسمع إلى قوله عز وجل ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فهذا في من رحل في طلب العلم ثم يرجع به إلى من وراء ظهره ليعلمهم إياه. ففي هذا النص دليل أن العلم المحتج به هو المسموع غير المرسل. هذا من الكتاب. فأما السنة فحدثنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة قال حدثنا ضرار ابن صرد قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن الأعمش عن عبد الله الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. والحديث المشهور المستفيض بذلك قوله صلى الله عليه وآله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها الحديث. Sekarang ini Imam Hakim berbincang berkenaan dengan penghujahan mursal ya. Jadi selain mursal Ibnu Musayyab tadi ada isu penerimaan. Nah sekarang beliau mengatakan fa amma masyayikh ahli al-Kufah fa kullu man arsala al-haditsa min at-tabi'in wa atba'it tabi'in wa man ba'dahum min al-ulama fa innahum mursalun muhtajjun bih. Nah ini masyayikh maksudnya ulama ahli al-Kufah, macam tadi Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, ulama fuqaha Hanafiyah, semua terima mursal. Jadi semua orang, sama ada dia tabi'in atau tabi'in atau selepas tabi'in, kalau memursalkan hadis, hukumnya adalah muhtaj bihi, boleh jadi hujjah. Nah, dan kalau kita tengok kitab-kitab Hanafiyah sampai sekarang mereka mengatakan mursal hujjah. Mereka mengatakan bahawa mursal hujjah, dan ini menjadi salah satu sebab khilaf yang paling besar antara Syafi'iyah dan juga Al-Hadis dengan Hanafiyah ya, sebab Al-Hadis reject mursal dan Syafi'iyah terima dengan syarat, betul tak? Nah Imam Hakim mengatakan walaysa kadzalika indana, menurut kami tak macam tu. Jadi mursal terima secara mutlak ni menurut kami tak boleh, tak macam tu. Fa inna mursal atba'it tabi'in indana mu'dhal, sebab mursal, kalau mursal tabi'in macam tadi mungkin tadi kita dah bincang lah
ya kan, ada perbezaan. Akan tapi atba tabi'in macam Imam Malik misalkan, kalau dia menyebutkan balaghana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujjah juga ke? Dia cakap tak, itu bukan mursal, itu mu'dhal. Mu'dhal maknanya gugur dua orang perawi dalam sanad atau lebih secara berturut-turut, dan itu confirm satu bentuk kelemahan dalam sanad yang cukup parah lah. Justru kata Imam Hakim tak diterima. Wa sayati dzikruhu wa syarhuhu ba'da hadza insyaallah. Dan ini adalah pandangan Imam Hakim dan pandangan jumhur muhaddisin. Muhaddisin dalam mursal ada khilaf, tapi kalau mu'dhal lah confirm di reject. Tak ada diterima sama sekali. Nah, berikutnya beliau berhujjah untuk mengatakan bahawa mursal bukan hujjah dengan hadis yang disebutkan dua nih. Pertama daripada Al-Quran, ya, yang kedua daripada hadis. Beliau meriwayatkan daripada Muhammad bin Abdullah, Aba Abdullah Muhammad bin Ubaidillah Al-Wa'iz yaqul sami'tu Abdullah bin Adi bin Abdullah yaqul sami'tu Ahmad bin Muhammad Al-Hasan yaqul sami'tu Muhammad bin Yazid Al-Wasit yaqul sami'tu Yazid ibn Harun. Yazid ibn Harun adalah Imam Al-Baghdad, ya, orang yang sangat besar, muhaddis paling besar di Baghdad pada zaman dia. Dia guru Imam Ahmad bin Hanbal. Dulu waktu Al-Ma'mun nak implement mihnah khalqil Quran, dia tak berani selagi mana Yazid bin Harun masih hidup. Padahal khalifah takut dengan Yazid bin Harun ni. Yazid bin Harun mengatakan, qultu li Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid juga Imam Al-Basrah, seorang hafiz pakar hadis. Yaqul ya Aba Abdullah, hal zakarallah ashabal hadis fil Quran? Dia tanya kepada Hammad, Allah sebut tak ashabul hadis di dalam Quran? Kata Hammad dia, yaitu firman Allah, liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ini ayat ni bincang berkenaan dengan orang yang tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din, lalu dia sampaikan kepada orang lain, ya kan? Maknanya ini menunjukkan bahawa penghujahan yang diterima adalah kalau disampaikan secara direct, bersambung. Ini menjadi hujah Imam Hakim. Fahadha, kata Imam Hakim, fahadha fi man rahala fi talabil ilm summa yarji'u bihi ila man wara'a zahrihi liyu'allimahum iyyah. Ayat ini berkaitan dengan orang yang belajar ilmu lalu balik semula untuk ajarkan kepada orang lain. Maknanya pengajaran secara direct, bersambung. Ini menjadi istinbat dia. Nampak macam jauh sikit kan? Tapi istinbat macam tu. Ulama dia boleh nampak makna daripada ayat Al-Quran yang terlalu halus, yang orang lain mungkin tak boleh nampak, tapi dia boleh nampak. Fa fi hadzal nas dalil ala anna al-ilma al-muhtajja bihi huwa al-masmu' ghairul mursal. Ini menjadi dalil bahawa hujjah, ilmu yang boleh jadi hujjah adalah yang didengar direct, ya, tak didengar secara direct. Hadza minal kitab wa amma minas sunnah fa haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Ali Asy-Syaibani al-Kufa qala haddatsana Ahmad bin Hazim bin Abi Gharzah qala haddatsana Dirar bin Surad qala haddatsana Abu Bakar bin Ayyash, tadi kita dah bincang, anil A'mash an Abdullah bin Al-Asadi an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Nabi jelaskan bahawa nanti awak ni akan ada sekarang ni awak dengar hadis daripada saya, nanti orang lain akan dengar daripada awak, dan orang tu akan didengar juga oleh orang yang sebelumnya. Nah, ini menjadi menunjukkan bahawa Nabi memberi penekanan bahawa ilmu tu kena disampaikan secara pendengaran, sama, dengar satu-satu dan tidak terputus dalam sanad. Wal hadithul masyhurul mustafid bidzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha hatta yu'addiyaha ila man lam yasma'ha. Ini pun masyhur daripada Nabi. Nabi beri penekanan untuk hafal, dengar dan hafal, lalu sampaikan. Maknanya penyampaian secara tradisional, yaitu dengar dan sampaikan secara bersambung, tu yang menjadi hujjah, bukan sanad yang terputus. Ya, ini dalil ashabul hadis untuk menetapkan bahawa mursal bukan hujjah, berbeza dengan pandangan setengah fuqaha, ya tak? Dan paling pertengahan adalah pandangan Imam Syafi'i yang terima secara bersyarat tu.
Itu diboleh jadikan sebagai hujah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dalam mursal. Okey, saya rasa nampak kita dah habis satu bagian. InsyaAllah kita akan lanjutkan semula pada masa yang akan datang, dan kita akan berpindah kepada pembahasan ma'rifatul munqati' minal hadis. Terima kasih banyak Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.